Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan bermudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limaktulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila siratil mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan mengupaskan dua potong hadis Nabi SAW, iaitu hadis nombor 85 dan juga nombor 86 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Seperti biasa, kita akan mulakan terlebih dahulu dengan membacakan teks asal hadis dalam bahasa Arab, kemudian terjemahannya, kemudian kita akan lihat apakah pengajaran-pengajaran yang boleh dikeluarkan daripada hadis ini. Hadis ke-85 berbunyi, Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, ramaqtu as-salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fawajadtu qiyamahu, faraka'atahu, fa'tidalahu ba'da ruku'ihi, fasajidatahu, fajilsatahu baina as-sajdatain, fasajidatahu, fajilsatahu ma baina at-taslimi wal insiraf, qariban min as-sawa. Wa fi riwayat al-Bukhari, ma khala al-qiyama wal qu'uda qariban min as-sawa. Yang artinya, daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melakukan mendirikan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku lihat berdirinya, rukuknya, iktidalnya setelah rukuk, sujudnya, duduknya di antara dua sujud, sujudnya dan duduknya di antara salam dan selesai. Hampir sama tempoh waktunya. Sedangkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, selain berdiri dan duduk, waktunya hampir sama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Jadi kita lihat bagaimana hadis ini adalah tentang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyaksikan, dia melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia perhatikan betul-betul cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat. Dia perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika mana Nabi salat. Dia perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam iktidal, iaitu berdiri setelah rukuk. Bagaimana sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan duduk antara dua sujud. Pendek kata, dia observe. Dia tengok betul-betul, dia perhatikan betul-betul tata cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal hingga akhir. Jadi apakah poin-poin yang penting yang boleh kita keluarkan daripada hadis ke-85 ini? Berdasarkan hadis tadi, kata para alim ulama, ada beberapa pengajaran penting. Pertama sekali adalah kadar masa yang diambil untuk melakukan perbuatan-perbuatan berikut adalah hampir sama. Jadi Bara' bin Azib radhiyallahu an, ketika mana dia lihat, dia perhatikan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat, tempoh yang diambil, jangka masa yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk melakukan setiap perbuatan dalam solat, dia observe berapa kadar dia, tempohnya. Berapa lama Nabi rukuk, berapa lama Nabi iktidal, berapakah masa yang diambil oleh Nabi SAW untuk sujud dan bangkit daripada sujud. Jadi berdasarkan pemerhatian daripada Barra' bin Azib radhiyallahu an, dia perhatikan perbuatan-perbuatan berikut adalah jangka masa ataupun tempoh, kadar masa yang diambil oleh Nabi SAW untuk melakukan perbuatan-perbuatan berikut ni lebih kurang sama jangka masa dia. Tempoh yang Nabi ambil untuk rukuk, tempoh yang Nabi ambil SAW untuk rukuk lebih kurang sama dengan tempoh yang diambil oleh Nabi SAW ketika mana Nabi iktidal. Kan, iktidal sebagaimana kita maklum adalah kita bangkit daripada rukuk. Tempoh itu juga adalah tempoh yang diambil oleh Nabi SAW untuk melakukan sujud. Dan tempoh itu jugalah yang diambil oleh Nabi SAW ketika mana duduk antara dua sujud. Jadi kadar masa yang diambil oleh Nabi SAW untuk melakukan rukuk, untuk melakukan iktidal, untuk melakukan sujud, untuk bangkit daripada sujud, kesemuanya kadar masa yang diambil adalah lebih kurang sama. Itu adalah berdasarkan apa yang diperhatikan oleh sahabat Nabi SAW, Barra' bin Azib radhiyallahu anhu. Pengajaran yang kedua daripada hadis ini, kedua perbuatan berikut hendaklah lebih panjang daripada yang lain. Walaupun tadi kita kata ada sebahagian perbuatan dalam salat yang mana kadar masa yang diambil oleh Nabi SAW adalah lebih kurang sama, tapi di sana juga ada sebahagian perbuatan dalam salat yang lebih panjang daripada perbuatan-perbuatan yang lain. Apa contohnya yang disebutkan dalam hadis tadi? Salah satunya adalah berdiri untuk baca Al-Quran. Sebagaimana kita maklum, kita bila salat, kita dah mengangkat takbiratul ihram, kita dah start salat, kita akan baca doa istiftah, kita baca surah Al-Fatihah, kita baca surah selepas surah Al-Fatihah. Berdiri itu panjang. Kadar masa yang diambil oleh Nabi SAW untuk berdiri ketika mana baca Quran, baca doa istiftah, baca surah Al-Fatihah, baca surah selepas surah Al-Fatihah lebih panjang daripada kadar masa yang diambil oleh Nabi SAW untuk melakukan rukuk, untuk melakukan sujud, untuk melakukan iktidal sebagai contoh. Jadi berdiri lebih panjang. Jangka masa, kadar masa diambil oleh Nabi untuk berdiri, baca Quran pada tiap-tiap rakaat adalah lebih panjang daripada kadar masa yang diambil bagi 4 perbuatan tadi. Sama juga dengan duduk tasyahud akhir. Rakaat yang terakhir, duduk yang terakhir, duduk untuk tasyahud yang terakhir sebelum beri salam, maka kadar masa yang diambil oleh Nabi SAW untuk baca tasyahud akhir, kan, untuk duduk tu adalah lebih panjang daripada kadar masa untuk rukuk, untuk sujud. Jadi ada exception, ada pengecualian. Ada sebahagian rukun salat ni, ada sebahagian perbuatan dalam salat, jangka masanya lebih kurang sama. Macam yang tadi tu kita kongsi, tentang rukuk, tentang sujud, tentang iktidal, tentang duduk antara dua sujud. Dan dalam masa yang sama juga, di sana ada sebahagian perbuatan yang dia lama sikit. Sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi SAW, iaitu berdiri untuk baca Quran pada tiap-tiap rakaat. Pada tiap-tiap rakaat kita baca surah Al-Fatihah. Dan duduk tasyahud akhir juga. Kadar masa yang diambil oleh Nabi SAW adalah lebih panjang daripada perbuatan-perbuatan yang lain dalam salat. Yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan tentang kepentingan tumakninah dalam salat. Kita ni bila salat, bila kita rukuk, Allahu Akbar, daripada position berdiri, kita beralih kepada position rukuk.
Kan kita stop sekejap. Kita pause dulu kan. Kita bertasbih, dalam masa sama juga kita tak terus cepat-cepat bergerak kan. Kita pause for a while. Berhenti seketika. Daripada rukuk kita iktidal, sami Allahu liman hamidah. Kita pun pause for a while. Kita tak bergerak. Jadi berhenti sekejap tu ataupun pause for a while itu dipanggil sebagai tumakninah. Dan tumakninah ni penting sangat dalam kita mendirikan salat, penting mesti ada tumakninah. Yang keempat, kata para ulama, hadis ni menunjukkan tentang kesungguhan para sahabat Nabi SAW untuk mengetahui tata cara solat Nabi SAW. Kita lihat bagaimana Barra' bin Azib radhiyallahu anhu diperhatikan betul-betul tata cara Nabi SAW solat. Hatta kadar masa yang diambil oleh Nabi SAW untuk melakukan setiap perbuatan solat pun dia ambil kira. Berapa lama Nabi rukuk, berapa lama Nabi sujud, mana lagi panjang, tasyahud akhir lagi panjang ke rukuk Nabi lagi panjang. Sampai up to that extent. Teliti sangat Barra' bin Azib radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan tentang kesungguhan para sahabat Nabi SAW untuk mengetahui tentang tata cara solat Nabi SAW. Kita nak beralih kepada hadis yang berikutnya. Saya salah letak. Dia bukan hadis yang ke-84. Ini adalah hadis yang ke-86. Hadis yang ke-86 berbunyi, An Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Inni la alu an usalli bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Qala Thabit, fakana Anas yasna'u shay'an la arakum tasna'unahu. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman hatta yaqula al-qa'il qad nasiya. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah makatha hatta yaqula al-qa'il qad nasiya. Daripada Thabit al-Bunani, daripada Anas bin Malik, sungguhnya aku tidak akan mengurangkan sedikit pun solatku bersama kamu agar sama sebagaimana solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita. Thabit berkata, maka Anas melakukan sesuatu yang tidak aku lihat kamu melakukannya. Jika mengangkat kepalanya daripada rukuk, dia berdiri lurus hingga orang berkata mungkin dia lupa. Dan jika mengangkat kepalanya daripada sujud, dia diam sejenak hingga orang berkata mungkin dia lupa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Jadi dalam hadis ni ada dua individu. Yang pertama adalah Thabit al-Bunani, yang kedua adalah Anas bin Malik. Siapa itu Thabit al-Bunani? Thabit al-Bunani merupakan salah seorang ulama tabi'in. Sebagaimana kita maklum, tabi'in ini adalah individu-individu yang tidak sempat untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi mereka sempat bertemu dengan sahabat Nabi SAW. Manakala Anas bin Malik pula adalah sahabat Nabi SAW. Dan Anas bin Malik pernah bertemu dengan Nabi SAW. Jadi apakah pengajaran-pengajaran penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis ini? Hadis ini ada dua pengajaran yang penting. Pertama sekali adalah dibenarkan untuk berdiri lama setelah rukuk dan duduk lama setelah sujud. Mana poin dia dalam hadis tadi? Kalau kita perhatikan slide ni, jika mengangkat kepalanya daripada rukuk, dia berdiri lurus hingga orang berkata mungkin dia lupa. Jadi kalau kita rukuk, kemudian kita bangun daripada rukuk maksudnya kita iktidal. Kita iktidal, sami Allahu liman hamidah. Lama sangat iktidal tu sampai orang akan berkata, orang ni lupa ke yang dia sedang iktidal? Ini bukan diri untuk baca Quran. Sebagaimana kita kongsi dengan antum, perbandingan kita nak bandingkan antara berdiri untuk baca doa istiftah, untuk baca surah Al-Fatihah, untuk baca surah selepas surah Al-Fatihah, itu lebih panjang kalau kita nak bandingkan dengan iktidal. Kan? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dua-dua berdiri kan?
Kita baca Fatihah, kita berdiri. Kita iktidal pun kita berdiri. Cuma dalam hadis ni menunjukkan yang perbuatan iktidal ni lama. Lama sampai orang ingatkan yang mungkin yang orang ni terlupa. Yang ni adalah iktidal dan bukan berdiri untuk baca surah Al-Fatihah. Ada sedikit perselisihan di kalangan ulama tentang iktidal ni. Sama ada iktidal ni adalah satu rukun yang pendek ataupun satu rukun yang panjang. Kita kalau belajar mazhab Syafi'i, fiqh Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan yang iktidal ni dia adalah satu rukun yang pendek. Dia bukan rukun yang panjang. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita dalam mazhab Syafi'i. Cuma dalam masa yang sama juga, di sana ada pandangan yang kedua dalam isu ini. Sebagian ulama berpandangan yang iktidal juga merupakan satu rukun yang panjang. Kan, itu merupakan pandangan sebahagian di kalangan para alim ulama kita. Sama juga dalam hadis ini, dan jika mengangkat kepala daripada sujud, dia diam sejenak hingga orang berkata mungkin dia lupa. Jadi daripada sujud yang pertama kita bangkit untuk duduk antara dua sujud. Dalam hadis ni sebut yang perbuatan ini dilakukan lama sampai seolah-olah orang akan berkata imam ni ataupun orang ni terlupa ke yang dia sedang duduk antara dua sujud ni. Duduk antara dua sujud ni taklah sepanjang duduk tasyahud akhir. Itu menunjukkan yang perbuatan duduk antara dua sujud dalam hadis ini dilakukan dengan kadar yang panjang sampai buat orang tertanya, orang berkata mungkin orang ni lupa yang dia sedang duduk antara dua sujud dan bukan duduk untuk tasyahud akhir. Jadi berdasarkan hadis tadi, kata para ulama, ini pandangan sebagian ulama, mereka mengatakan dibenarkan untuk berdiri lama setelah rukuk, iaitu iktidal, dan dibenarkan juga untuk duduk lama setelah sujud. Duduk antara dua sujud, kalau nak duduk lama pun silakan. Ini merupakan pandangan sebagian ulama. Cuma dalam mazhab Syafi'i mempunyai pandangan yang berbeza sikit dalam isu ini. Yang kedua, kesungguhan para sahabat berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perhatikan bagaimana sahabat Nabi ni, hatta tentang tata cara solat Nabi, mereka perhatikan betul-betul tata cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bila mereka ajarkan kepada orang lain tentang tata cara solat, mereka akan mengajarkan kepada orang lain cara solat sebagaimana yang mereka lihat sendiri bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan tentang kesungguhan para sahabat berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah antara pengajaran-pengajaran, perkara-perkara yang ingin dikongsikan pada sesi hari ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.